Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazuli Samsudin. Nombor IC metrik 2010100006. Okay, hari ini saya akan buat VT pasal HRM 2523. Okay, ini berkaitan dengan soalan yang H-on yang diberi tu. Okay, 3 jawatan dalam sebuah organisasi. Okay, saya telah buat 3 perjawatan dalam organisasi, iaitu dalam organisasi saya, iaitu organisasi JPJ. Okay, terdapat 3 jawatan yang saya pilih, iaitu Pegawai Penguatkuasa Grade 41, iaitu kumpulan pengurusan dan pelaksana. Kedua, penolong pegawai penguatkuasa KP29, dan pembantu penguatkuasa grade KP19. Okey. Untuk deskripsi kerja bagi pegawai 41, petugas penguatkuasa undang-undang, penguatkuasa jalan 1987 Akta 33, Akta Lembaga Pelisanan Kenderaan, kaedah mengurus, membuat pemantauan dan mengkaji semua aktiviti penguasaan pengajian, pendakwaan siasatan dan cekap berkesan. Tidak kecuali memberi perkhidmatan nasihat serta memenuhi keperluan dan harapan stakeholder. Okey, spesifikasi untuk jawatan inilah 3. Okey, spesifikasi kerja bagi grade 41 mestilah berumur 18 tahun ke atas, warga negara, memiliki ijazah sarjana muda paling minimal lah. Dan pernah, lepas tu mana yang daripada perjawatan lain pernah bekerja dengan kerajaan sebelum ni. Lepas tu mempunyai ijazah sarjana muda kepujian kerajaan, mempunyai ijazah sarjana muda undang-undang diiktiraf oleh kerajaan. Selain itu juga mempunyai syarat fizikal. Syarat fizikal mempunyai BMI lah. Berukuran 1.5 bagi untuk lelaki, 1.53 untuk perempuan. Berat bagi perempuan 49 kilo dan lelaki untuk 46 kilo ke atas. Okey, mempunyai iklim jisim BMI antara 19 hingga 26. Ukuran BMI je lah. Lepas tu dia ada ukuran untuk dada, lepas tu mata kiri, kanan, semualah untuk BMI lah. Lepas tu calon mesti mempunyai boleh berbahasa Melayu, English, dan mempunyai kepujian boleh berbahasa Melayu lah. Okey, KSO bagi pegawai penguatkuasa 41. KSO dia lah, pertama ialah orang kata knowledge dia. Ialah perlu ada ijazah sarjana muda, paling minimal lah kena ada ijazah muda. Lepas tu skill dia bertanggungjawab, menguruskan, memantau, mengkaji. Dia lebih kepada buat pada pengubahan dasar lah. 3, fasih bahasa Malaysia, boleh bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dengan baik. Lepas tu satu lagi, sentiasa bersedia dalam tugas-tugas lah. Maksudnya kena sentiasa bila on call. Lepas tu satu lagi, menepati masa dan boleh bekerja dalam tekanan, amanah dan berintegriti. Lepas tu BMI lah. Yang selain daripada tu BMI, memiliki jisim BMI lah. Itulah dia. Okey. Untuk penolong pegawai penguatkuasa grade 29, iaitu kumpulan pelaksana. Okey. Deskripsi tugas dia, menjalankan tugas-tugas operasi penguatkuasaan, pendakwaan mahkamah, pelisanan dan ujian memandu. Okey, bertanggungjawab membantu menguruskan pentadbiran kewangan kebahagiaan cawangan penguatkuasa tinggi, iaitu dia membantulah grade yang 41 ke atas tadi, itulah kerja dia. Okey, dia punya sertifikasi kerja je tak jauh beza daripada tadi, cuma beza dia kena memiliki STPM kelayakan dia dan CJ diploma paling minimal lah. Yang lain samalah. Maksudnya kena bahasa Malaysia. Lepas tu mempunyai ketinggian 1.5, sama je. Sebab apa? Dalam unit beruniform, dia memiliki orang kata ketepatan yang sama lah. Ujian panca indera orang panggil. Okey, dia punya KSO dia. KSO penolong penguatkuasa 29.
Okey, KSO dia punya knowledge lah. Knowledge dia STP dan juga paling kurang pun, paling kurang pun diploma. Lepas tu boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, menulis dengan baik bahasa Inggeris, sentiasa bersedia lah. Biasalah mengikut shift, menepati masa, bekerja dalam tekanan amanah dan berintegritas tinggi. Lepas tu BMI, mempunyai berat badan kurang daripada 48 kilo untuk mempunyai lebih kurang 48 kilo ke atas bagi lelaki dan 46 kilo untuk perempuan. BMI semualah. Okey, kita pergi kepada pembantu penguatkuasa grade 19, iaitu kumpulan yang bawah sekali lah. Okey, diksi dia menolong dan membantu menjalankan operasi penguatkuasa, menyediakan statistik penguatkuasa, menyedia rekod operasi pendakwaan terlibat dan saksi kes-kes pendakwaan. Okey, dia akan membantu grade, dia akan membantu grade 29 lah kerja dia. Okey, sama juga spesifikasi kerja dia. Umur 18 tahun ke atas, paling knowledge yang dia perlu ialah paling mempunyai sijil SPM. Okey, boleh fasih bahasa Melayu. Okey, dia punya BMI dia samalah. Dia punya 1.5. Okey, BMI dia 26. Boleh berkhidmat, lulus ujian perkhidmatan mata, warna semualah. Okey, KSO bagi pembantu penguatkuasa grade 19, boleh bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, sentiasa bersedia bekerja mengikut shift, bekerja dalam dan tekanan amanah dan berintegritas tinggi. Lepas tu BMI dia pun sama jugalah. Dia tak jauh dari semua, beza itulah. Tugas asas dia utama tu. Satu lagi, kerja ni memang tak boleh spek mata lah. Sebab dia lebih pada spek mata. Okey, saya nak bagi tahulah laporan tentang keseluruhan penjawatan ni lah. Okey, organisasi JPJ ni sebenarnya dari bagi dua kumpulan, iaitu pengurusan dengan pelaksana. Okey, pengurusan ni lebih kepada grade 41 ke atas, iaitu yang membuat dasar-dasar undang-undang, pengubahan undang-undang. Okey, dia yang akan buat. Okey, dia akan bincang, dia akan kaji, semua dia akan buat. Okey, selepas tu dia akan beri kepada grade 29 atau bawah pada dia. Okey, yang ini dinamakan grade bawah dia ialah grade pelaksana. Grade pelaksana ialah 29 dengan 19 itulah pelaksana. Okey, grade 29 ni akan menerima arahan daripada atasan. Okey, 29 ini akan memikirkan macam mana nak melaksanakan undang-undang yang digubah oleh grade yang pihak atasan ni, melaksanakan undang-undang ni dengan cara diorang tersendiri. So diorang kena fikirlah. Itulah dia kata dia kena fikir. Contohnya kesalahan, kekerapan yang berlaku, tempat kesalahan itu, waktu, masa. Okey, dia kena fikir macam mana nak dapatkan kekerapan berlaku, mengapa kekerapan tu berlaku dan dari mana dia datang. Okey, di situ dia buat. Okey, dia kebijaksanaan dia akan panggil lah yang pembantu dia grade 19 ni akan bekerjasama dengan dia untuk melaksanakan undang-undang. Okey, grade 19 ni akan buatlah kerja bawah ni. Okey, contoh dia akan menyaman, dia akan menimbang kenderaan itu dulu untuk melaksanakan yang dasar daripada atas tadi itulah. Melaksanakan undang-undang yang digubah oleh pihak pengurusan atasan atau yang pengurusan undang-undang dasar. Alright. Okey, kesimpulannya lah daripada sini saya dapat. Okey, kesimpulannya organisasi itu, setiap organisasi itu dia mempunyai divisi kerja dan spesifikasi kerja untuk memudah dan membantu. Maksudnya dia ada pengenasan kerja lah daripada segi atasan sampailah bawah untuk menjadikan satu organisasi itu menjadi mengikut matlamat organisasi itu dari segi intelektual, emosi, fizikal dan menjalankan tugas. KSO yang terdapat di anggota-anggota tersebut adalah kata kelebihan lah untuk sesuatu tu menjalankan kerja dengan cemerlang lah. Okey, di situ saya nak terangkan lah apa itu antara yang terdapat dalam KSO yang terdapat 3 perjawatan yang saya pilih dalam organisasi saya. Okey, situ saya nak cakap. Itu je lah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.